Kenapa jadi kena tendang eh? Okey, cuba WhatsApp Awatif dengan siapa tadi, tak tahu kenapa GM ditendang dua-dua orang tu. Ada dua orang tadi kena tendang daripada kelas. Awatif dengan siapa tadi? Awatif dengan seorang lagi. Okey, Awatif ni, jap, Awatif ada kat situ eh. Kita tak pasti awak selalu kena kick daripada GM yang automatik. Guna MOE kan? Awatif? Tak ada jawapan. Okey, tak apa. Okey, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, kita mulakan Okey, kita mulakan kelas kita. Kita akan bincangkan soalan Terengganu, Raya Terengganu bahagian A. Selama ni kita discuss bahagian C sebab awak tak ada kertas kan. Jadi bila dah ada modul ni dah diberi, cikgu akan mula bincang bahagian A lah. Senang. Jadi dah ada dua yang share jawapan tadi. Salah seorangnya Awatif, seorang lagi lupa dah nama ni yang lain tak pastilah ada buat ke tak. Nurin Syaz ni siapa? Nurin Syaz? Saya cikgu. Sazanina. Okey. Alright, terima kasih Ada orang je hantar. Tak tahulah yang mana, yang lain tu ke mana. Sedangkan awak dah ambil modul Jadi buat semua modul yang dah diambil tu, sebab setiap hari Isnin kita akan bincang. Setiap hari Isnin kita akan bincang modul itu, jadi buat saja. Awak dah duduk banyak masa kat rumah, pandai-pandailah divide masa tu yang ada So, tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan bincang soalan A Terengganu. Alright, so bahagian A membawa kepada 20 markah. Mana tak muncul. Bahagian A. Okay. Minus. Okay. Oh, ada kat sini tersembunyi. Okey, jadi bahagian A membawa kepada 20 markah. Yang mana kalau awak banyakkan latihan soalan trial, soalan past year, insya-Allah boleh skor 20 markah ini dengan baiklah. Jadi kita tengok macam mana soalan Terengganu ini. Okay, so soalan nombor 1 biasanya soalan melibatkan bacaan data macam ni lah. Maksudnya awak tak tahu pun apa konsep sains tu, awak boleh jawab sepatutnya. Sebab yang disoal asas matematik mengira kat sini. Tentukan bilangan murid bagi setiap kumpulan darah dan rekodkan dalam jadual 1.2. Jadi yang hilang markah kat sini memang dia malas terus nak jawab. Okay, jadi ini
mudah saja. Biasanya kita gunakan gundalan lah kan. Contoh A. Okay. Tapi awak tak gundal pun tak apa. Awak kira satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Check by baris ataupun by lajur. Lajur baris lah. Sama ada awak kira ini nak make sure tak silap. Jadi baris ke baris ataupun kira lajur ke lajur, jadi insyaAllah tak ada kesilapan. Jadi baris pertama A1, 2. Baris kedua 3, 4, 5, 6. Jadi A6. Okay. So itu tak perlulah kita ajar secara detail sangat ya. Jadi kita tengok jawapan dekat skema kat sini. Kita tengok skemanya. So untuk pengiraan tak boleh ada salah. Okay. Untuk dapat. Sebab satu markah saja tu. Okay. Jadi satu markah saja. Jadi jawapannya 6624. 6624. Catatan semua 4 jawapan mesti betul. Sebab apa kena betul semua? Sebab hanya satu markah. Kalau soalan tu memberi 2 markah, biasanya kalau betul salah satu, dapat juga 1 markah. Sekarang hanya 1 markah, maka kena betul semua. Jadi 6624. Jadi kita tengok jawapan kawan awak ni 6624. Okay, hasil tak ada masalah kat sini. 6624 mana? Berterabur sikit. 6624. Okay, semua betul. 1 markah. Okay, 6624. Nampak kat situ macam salah tu. 6623. Mamai lah ni. Jadi macam cikgu cakap tadi, make sure jap. Nampak ke paparan ni? Kan cakap seorang-seorang pula ni. Tolong respon, nampak kan paparan cikgu paparkan di skrin ni? Nampak. Okay, terima kasih. Okay, jadi awak tengok kesalahan yang amat merugikan. 3. So, ingat, nak elakkan kesilapan, kiralah by baris. Baris ke lajur, baris, melintang baris kan. Okay, macam 1, 2, 3, 4. So, walaupun 662 ni betul, ada satu je salah, rugi. Tergolong dalam manusia yang rugi. Silap benda yang mudah macam tu. So, jangan buat macam tu. Dalam exam, kira betul-betul. Alright. Seterusnya. Lukis carta palang. Ni tak nak. Lukis carta palang bagi menunjukkan bilangan murid melawan kumpulan darah. Okay. Jadi, carta palang mesti jauh-jauh. Okay. So, mungkin kesilapan yang selalu pelajar buat, dia buat rapat-rapat. Okay. Itu yang saya berlaku lah. Bilangan murid melawan kumpulan darah. Kita tengok skemanya. Alright. Nampak skema yang kat situ? Semua 4 titik. Pula loading dia. Semua 4 titik dipindahkan betul berdasarkan data murid. Maksudnya andai kata awak jawab 6624 ni, awak pindah ke jadual tu betul, betul lah 1 markah untuk titik. Andai kata kawan awak tadi yang jawab 6623, tapi bila dipindahkan dalam jawapan graf 6623 tu betul, maka dapat jawapan. Maksudnya jawapan yang salah tadi dia tak bawa ke hadapan lah sebagai salah. So tu berlembut hati lagi. Okay, nasib baik. So salah kat sini lah, contoh kita tengok lagi. Okay, semua 4 titik dipindahkan betul berdasarkan jawapan awak yang dalam jadual tadi. Saiz lebar carta mesti sama. Tak boleh kecil besar, kecil besar.
Label betul pada bar. Okey, catatan petak catat bar tidak dilukis rapat. Sebab apa tak dilukis rapat? Sebab kalau rapat itu adalah histogram. Kita tengok depan kawan awak. Nampak kat sini. Okey, so jawapan yang tadi 6623. Jadi kita akan tengok 6623. Okey. Awak tadi syarat pertama tadi semua titik ini dipindahkan dengan betul. Walaupun dia salah kat sini tapi dia pindahkan 6623 ni betul, satu markah untuk titik. Tapi sini ada dua markah untuk graf kosong markah. Sebab awak buat rapat-rapat. Kena jarak. Jadi sepatutnya B kat sini, AB kat sini, lepas tu O kat sini. Okey. Itu kalau buat satu petak, satu petak tu satu bar lah. Okey. Kita tengok jawapan satu lagi. Harap-harap betul lah kali ni. Mana tadi? Apa tak nampak ni jawapan awatif ke? Terpotong. Ada hantar tak? Tak hantar cikgu. Tak ada graf. Okey, tapi Lupa. boleh faham tak maksud? Patutlah. So kebetulan contoh pula salah. Bagus juga kita tengok contoh yang salah. Okey, jadi ingat syarat catabar, catapalang semua tu mesti jarak Kalau dekat-dekat itu adalah histogram. Okey, jadi cikgu cuba buat yang colour biru lah. Mungkin pelajar tak nampak Cikgu buat berdasarkan data kawan awak yang salah ni. Okey, so sini 6. So abaikan yang bengkok-bengkok ni sebab tukis atas skrin lain. 6. So ini A. Lepas tu 6 kat sini untuk B. Lepas tu ada lagi AB. AB 2 kan? AB 2. Jadi sini. Allah. AB 2. 1, 2. Ini 2 sini. AB. Lepas tu mesti ikut O tu 3. Walaupun salah kat sini mesti transfer 3 bukan transfer 4. Okey, mesti ikut jawapan yang asal tadi. Jadi mana mana tadi? 3 ni. Tapi ruang jawapan dia pun macam tu Jarak. Okey, tak apa nanti yang penting awak faham lah. Mesti jarak catabar. Betul kan? Betul tak matematik awak belajar macam tu? Ke ada catabar, catapalang boleh rapat-rapat? Tolong respon. Sorang yang Terra Math sini ni siapa? Saya dah lupa dah Math ni. Sama je. Sama kan? Catabar, mesti jauh-jauh kan? Betul. Alright. Jadi faham semua? Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Jadi jangan hilang markah dengan mudah kat situlah. Nyatakan jenis variasi berdasarkan catapalang D. 1B. Lepas tu soalan D, tandakan contoh yang sama bagi jenis variasi. Okey. Jadi macam mana nak ingat jenis variasi? Kalau ada julat macam tu, dia adalah variasi skema tak selanjar. Alright. So sama ada awak jawab tak selanjar saja pun betul Okey, ataupun variasi tak selanjar ataupun tak selanjar saja pun betul Okey. Yang selanjar tu yang kita macam berat kan. Dia ada julat.
Okey, so ini awak check balik lah. Tak selanjar dengan selanjar. Tanda pada jenis rambut. Iaitu kita tengok jawapan kawan. Masing-masing kat sini. Variasi tak selanjar dan jenis rambut. Okey, jadi kat sini. Kita nak. Okey, merah. Okey, merah dah. Variasi tak selanjar. Okey, betul. 1 markah. Jenis warna kulit. Bagi jenis variasi seperti di 1C1 tadi. Jenis rambut warna kulit. Okey, warna kulit ni dia banyak tona. Ada coklat cerah. So awak tengok balik. Kalau tak selanjar ni kita boleh kira. Warna kulit, ketinggian warna kulit kita tak boleh kira, dia ada tona kan. Kalau awak tengok iklan krim muka kat TV kan, tona. Memastikan tona kecerahan, bla 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 bla. Dia ada tona dia Kalau belajar seni tu tahulah. Maksudnya kita tak boleh kira. Tak boleh kira secara apa tu. Contoh ini kita boleh kira AB berapa, E berapa kan. Macam jenis rambut, kita boleh kira. Rambut kerinting ada berapa orang. Warna kulit tak boleh nak kira. Cerah, ada kurang cerah, ada sederhana cerah, ada gelap, ada kurang gelap. Jadi tona, ada tona warna kat situ macam jenis rambut awak boleh kira kerinting, tak dengan lurus. Dua jenis rambut. Okey. So jawapan dia tadi kat sini. Jadi salah lah kat sini. Okey, seorang lagi. Ini tak ada kepelbagaian jawapan sangatlah. Mana tadi? Jawapan seorang lagi berterabur sikit. Tak ada dah. Okey, kat sini. Variasi tak selanjar betul. Sama juga. Okey. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Nombor 2. Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kereaktifan tindak balas logam dengan oksigen. Jadi, tips nak kena pasti pemboleh ubah. Cikgu ringkaskan PU. Pemboleh ubah. Okay. Jadi, sama ada tengok diagram. Kalau tak ada maklumat lengkap pada diagram, awak boleh simpulkan pemboleh ubah, tengok pada gambar rajah. Jadi, cikgu dah ajar hari tu, yang dalam jadual, yang mana kita jumpa dulu, ini kita baca dululah. Yang kita jumpa dulu adalah MV. MV maksudnya pemboleh ubah manipulasi. Yang kita jumpa kemudian, itu adalah RV. Okay, dia boleh juga buat table macam ni. Okay, serbuk logam dengan kereaktifan. Melintang macam tu. Jadi yang kita jumpa dulu, ini adalah MV. Yang kemudian ini adalah RV. So itu tips untuk kena pasti boleh ubah. Okay. So sebelum awak jawab hipotesis, awak buat dulu pemboleh ubah. Kat situ kan. Pemboleh ubah manipulasi serbuk logam. Okay. Kalau nyatakan serbuk logam saja, salah. Kenapa salah? Tak ada parameter. Bila nak jawab dalam pemboleh ubah, MV kalau serbuk logam saja tak jelas. Mesti ada parameter kat sini iaitu jenis. Jenis serbuk logam ataupun awak bagi nama terus. Serbuk logam. Serbuk logam panjang sikit lah. WT
X, Y dan Z. Cuma dia tak tanya sekarang pun boleh ubah manipulasi kan. Dia tanya bergerak balas. Jadi bergerak balas, ini dia kereaktifan logam. Kita tengok skemanya. Okay, kita tengok pun boleh ubah dulu. Okay. Kita tak nak tengok lagi hipotesis sebab kita kena pasti pun boleh ubah dulu baru dapat buat hipotesis. Okay, jadi nyalaan sebut logam ataupun kereaktifan tindak balas. Kat mana awak boleh dapat dua jawapan tu? Okay. So yang pertama kat sini kan. Tak perlu jawab dua-dua. Okay. Itu daripada diagram. Yang jawapan yang kedua tadi, nyalaan logam tu adalah pemerhatian eksperimen. Jadi yang tu yang kita tengok melalui keputusan lah. Itu kena fikir. Jadi yang jelas, yang tersurat kat sini adalah kereaktifan logam. Okay, kita tengok depan kawan. Kamu masing-masing. Kereaktifan logam dengan oksigen. Alright. Betul. Okay, kereaktifan logam dengan oksigen. Okay, betul. Jadi kita lihat terus hipotesis. Okay, ini maksudnya awak tak tengok lah teknik menjawab yang cikgu bagi. Cikgu dah ada share teknik menjawab cikgu bagi, itu bahagian A. Hipotesis, jangan gunakan hipotesis umum. Masuk umum ni macam ni lah. Logam-logam yang berlainan menunjukkan kereaktifan yang berbeza. Ini hipotesis umum namanya. Nak senang senang cari makan tak boleh. Kena cerita siapa yang bertindak balas dengan lebih baik, siapa yang kurang. Kena cerita dengan jelas. So ini dinamakan hipotesis umum yang mana kebiasaannya ditolak. Okay. Nasib-nasib je kalau tiba-tiba beberapa tahun tu diterima. Kebanyakannya ditolak. Jadi jangan gunakan hipotesis umum. Okay, kita tengok seorang lagi. Sama juga. Okay, ini juga umum. Right, jadi kita tengok skemanya. Right, nampak jawapannya. Logam W paling reaktif bertindak balas dengan oksigen. Okey, ataupun logam W menghasilkan nyalaan sangat terang. Maksudnya kena spesifik. Okey, so macam mana awak nak dapat jawapan tu? Ada soalan kan? Nampak? Jadi awak ambil yang paling mudah. Ambil yang sangat terang ataupun mana-mana satu pun boleh ni. Walaupun dia W, X, Y, Z ada kan? Okey. So, maksudnya kebarangkalian kita boleh buat 4 jawapan. Okay, sebut logam W akan menghasilkan nyalaan sangat terang. Okey. Yang penting dalam hipotesis mesti awak kaitkan MV dengan RV secara spesifik. MV kita tadi logam. RV kita tadi kereaktifan. Jadi paling mudah awak ambil sebut logam W akan menunjukkan kereaktifan logam. Sebut logam W ini MV akan
mempunyai lah sebab dia kreatifan kan. Mempunyai kreatifan yang tinggi. Dia buat panah je lah terhadap oksigen. Itu jawapan yang terbaik lah. Sebut logam W mempunyai kreatifan yang paling tinggi terhadap oksigen. Kreatifan ini adalah RV. Mesti ada MV, mesti ada RV dan spesifik. Jadi jawapan kawan awak dua-dua menunjukkan hipotesis umum yang mana kita tak boleh gunakanlah dalam SPM. Jawapan SPM. Alright. Okay, harap-harap faham. Jangan buat lagi sebab tu penting awak buat. Kalau tak buat, cikgu pun tak tahu apa masalah masing-masing. So sekarang kita dapatlah nampak apa masalah dia kan. So tolonglah untuk kebaikan sendiri, tolong buat. Okay, seterusnya. Okay, susun sahaja. Susun sahaja ikut kreatifan paling tinggi yang mana kita dapat tengok dari segi nyalaan. Kalau nyalaan sangat terang, itulah first. Okey, nyalaan dengan baraan, mana lagi bagus? Mana lagi terang? Mestilah nyalaan. Baraan tu membara saja kan? Jadi sangat terang ini first. Mana lagi nyalaan? Okey, yang ni second. Lepas tu baraan. Yang membara mestilah yang terang dulu. Third. Dan keempat. Jadi dia susun mengikut kreatifan secara menaik. Menaik maksudnya kita ambil yang keempat dulu. Yang keempat dulu X. And awak senaraikan kat situ. X lepas tu Z. Lepas tu mana yang kedua? Y. Y. W. Atau buat anak panah pun boleh. X. Z. Yang tak boleh, tak buat apa-apa. Okay? Jadi itu satu markah. Yang kita tengok depan kawan awak ni. Alamak, lupa pula tadi. Apa tadi? Depan dia tadi. XZYW. Alright, Alhamdulillah. XZYW. Okey, betul. Definisi secara operasi. Okey. So, cikgu ingatkan. Okey. Apa awatif Anan tanya ni? Yang mana cikgu tu? Apa dia tu, awatif? Itu soalan lama cikgu. Ha? Tak. Dah lama. Okey. Okey, jadi nampak gayanya awak tak tengok pun ni. Teknik menjawab cikgu dah buat ni. Kat rumah banyak masa. Bila banyak masa, kita dah tak boleh jumpa face to face kat sekolah. Okey, jadi cikgu dah buat dah. Kalau sekolah lain gunakan teknik menjawab cikgu buat ni, kenapa pelajar sendiri tak nak guna? Ni, tengok ni. Untuk bahagian A, cikgu dah bagi teknik menjawab untuk bahagian A. Nampak sangat yang ada jawapan sekarang ni tak tengok. Ataupun dah tengok, lupa. So ada cerita satu-satu. Teknik menjawab untuk bahagian A. Jadi, ini cikgu akan bagi. Awak boleh tengok. Cikgu akan bagi kat chat ni, tak apa. Tolonglah tengok untuk kebaikan masing-masing lah. Tak boleh nak buat apa dah sekarang. Tak boleh jumpa secara face to face. Sebab nampak sangat awak tak tengok teknik menjawab tu. Sebab ini masalah. Okey? Seorang lagi. Mana tadi?
jawapan soalan lagi tadi atas ni. Kau tak hantar tadi? Oh, okey ada. Salah juga. Jadi bagaimana awak nak definisi secara operasi? Okey, yang pertama, okey, cikgu ambil pada soalan sebenar ya. Okey, so dengar baik-baik. Next time soalan seterusnya, soalan Kelantan, cikgu nak pastikan semua jawab dengan betul. Dia tanya logam X. So apa yang perlu ada dalam definisi secara operasi, awak letak apa yang disoal tadi di hadapan. Okay, itu cikgu katakan itu komponen pertama. Ini syarat pertama. Syarat pertama mesti ada. Syarat pertama cikgu buat syarat S syarat pertama. Okay, mesti ada. Yang kedua mesti ada parameter. Bukan ialah ni, tapi kat sini apa selepas itu? Logam X ni adakah dia mikroorganisma? Adakah dia proses? Tidak kan? Paling mudah logam X ialah logam. Ataupun bahan. Yang sesuai. Jangan buat pula logam X adalah haiwan, binatang, makhluk. Tak boleh. Jadi ini syarat kedua, iaitu parameter. Okey, jadi syarat yang ketiga mesti ada adalah pemerhatian yang awak tengok dalam eksperimen ini. X. Logam X. Kita tengok logam X. Kita tengok pemerhatian dia. Baraan malap. Maka logam X adalah bahan yang apa tadi? Menghasilkan baraan malap. Ini syarat ketiga iaitu pemerhatian. Pemerhatian tu berdasarkan soalan. Dia tanya logam X, awak tengok bahagian logam X. Kalau ditanya W, awak tengok logam W. Kalau ditanya logam W kan. Jadi jawapan awak logam W adalah logam yang akan menghasilkan nyalaan yang sangat terang. Ataupun awak boleh gunakan kereaktifan. Okey. Kalau baraan malap tadi, maka logam X adalah logam yang mempunyai kereaktifan yang paling rendah. Itu jawapan yang paling baik sebenarnya. Barang malap ataupun cikgu sambung kat sini, atau mempunyai kereaktifan paling rendah. Alright. So next time, next class untuk soalan Kelantan, cikgu nak jawapan masing-masing betul lah. Okay. Definisi secara operasi ni kena banyakkan latihan. Dan tengoklah teknik menjawab yang cikgu dah sediakan tu. Okay, nampak tu. Kalau tak percaya cikgu, tengok ni skema. Logam X. Komponen pertama, syarat pertama. Ini syarat pertama. Ini syarat yang sama dengan yang cikgu ni. Logam bahan yang terbakar dengan baraan malap. Cuma cikgu tak nyatakan yang terbakar. Cikgu terus yang menghasilkan baraan malap. Ataupun yang mempunyai kereaktifan. Yang mempunyai kereaktifan paling rendah. Okay. So nanti banyakkan soalan untuk definisi secara operasi. Alright, sebelah 45 dah. Okay, kita sambung. Tak banyak rakan dah. Okay, pemerhatian yang sama seperti logam W. Ini sangat terang. Okay, kita tak tahu logam apa kan. Maksudnya awak kena ingat apa tu? Siri kereaktifan logam kalau nak cantik macam ala Zianazin tu semua So kalau awak tengok siri kereaktifan logam ni kena hafal. Siri kereaktifan
Cikgu juga dah share, nanti cikgu share lagi sekali. Yang itu ke atas kalau. Kalau ni maksudnya kalium. Lepas tu ada nak tu adalah natrium. Dan seterusnya. Dan kita dalam siri tu kita perhatikan magnesium dengan kuprum, magnesium paling atas. Logam yang ke atas adalah logam yang reaktif. Logam kat bawah, logam kurang reaktif. Okey, jadi perhatikan siri kereaktifan. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Eksperimen untuk mengkaji ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kata cengkung dan kata cembung. Okey. So, daripada ayat, kita dah tahu ini adalah, awak nampak berbeza kan? Bila berbeza, terus gariskan, tulis itu MV. Dan dia nak kaji apa? Nak kaji ciri-ciri imej. Ciri-ciri imej maksudnya terbentuk. Pemerhatian. Jadi itu adalah RV. Nampak? Ada dua dah. Kata cengkung, kata cembung, MV kita ubah-ubah. RV kita nak perhatikan ciri-ciri imej. Okay. So ini 3.1 kata cengkung, kurus. Okay. Ini kata cembung. Ukur dan catatkan saiz. Jadi ini awak kena ukur lah. So kat sini mungkin jawapan yang awak dapat tu tak sama dengan skema. Sebab buku modul awak ambil tu dia dah photostat kecil kan. Okay. Jadi kita tak boleh compare dengan jawapan sebenar. Jawapan sebenar kalau ikut kertas sebenar, kertas A4 tu, dia tak ada. Jadi ukuran tu mengukur guna pembaris saja. Okey, semua garis rajah sinar betul, tanda dua anak panah. Lukisan imej itu tepat. Okey, kita tengok. Ada tak? Oh, ada yang bagi tahu tadi. Cikgu, saya tak boleh nak buat soalan nombor 3. Okey. Okay, so betul. Okay, cuma imej dia ni, cikgu tak pasti jawapan yang sebenar macam mana. Siapa punya ni? Awati. Awati anak. Tak apa, jangan malu. Lagi baik daripada yang tak hantar tu. On mic je. Yang awak buat ni anak panah, ada anak panah tak? Ada. Ada. Ke mana? Ke atas ke? Ke bawah. Ke bawah sebab blur kat sini. Maka macam ni lah kan? Macam ni Macam tu? Okey, tempat bersilang kan? Alright, betul lah. Maksudnya tempat bersilang itu kepala anak panah. Okey, macam tu. Dan kena ukur lah sini. Berapa cm? Ikut jawapan awak lah. Takkan ukur pun ada masalah kan? Jadi jawapan Awatif ni untuk sinar 2 garis ini lah maksudnya. Satu mesti melalui pusat optik ini, pusat optik. Siapa yang tak boleh buat tu maksud dia tak buat ulang kaji lagi lah. Optik pula, optik. Mesti lalu ni satu, okay, ini satu. Maka okay, so ini cikgu tak bincang lah. Sebab berdasarkan jawapan pada buku awak, kertas yang awak dapat tu mungkin kertas dah kecil. 2 markah maka dah dapat 2 markah kat situ. Okay, 1 markah. Satu markah kat situ, 1 markah kat sini. Alright. Satu perbezaan ciri imej terbentuk pada rajah 3.1 dan 3.2. Oh, dia siap buat jadual. Cekung maya, cembung nyata. Okay, kita tengok skemanya. Oh, ada 2 anak panah. Jeng. Ada anak panah tak tadi? Okey. Soalan dia nak skema anak panah. Mesti ada anak panah Anak panah menghala ke sana. Okey. So macam itulah. So tak apalah. Cikgu berhati bagi 2 markah juga Kalau ikutkan skema dia nak ada anak panah kat situ.
Alright, jadi apa tadi? Untuk perbezaan. Itu agak pelik sikit tiba-tiba perbezaan perlu buat dalam jadual sedangkan soalan struktur kan. Okey. Jadi awak boleh buat dalam bentuk perkataan imej rajah 3.1 maya, imej rajah 3.2 sahih ataupun imej 3.1 tegak, imej 3.2 terbalik, imej 3.1 lebih kecil ataupun lebih besar untuk 3.2 dalam bentuk perkataan sebab soalan struktur kan. Tapi macam Awatif buat ni, dia buat dalam bentuk ala-ala table walaupun tak nampak macam table. Okey. Saya malas cikgu. Jangan malas. Okey, so macam table macam ni lah. Sepatutnya memang pelik pun kalau struktur tiba-tiba ada table. Jadi soalan struktur biasanya kita nak dalam bentuk perkataan. Cekung maya, imej yang dihasilkan oleh cakap mengkung maya. Manakala carta pula kanta cembung adalah nyata. Alright. Apakah faktor yang ditetapkan dalam eksperimen ini? Kita tengok dalam gambar rajah kita boleh dapat tak? Yang ditetapkan. Okay. Yang pertama. Okey, awak tengok kat situ ada dua benda yang sama. Yang pertama ini. Nampak saiz dia. Saiz objek sama kan? Maka saiz objek dan kedudukan objek. Kedudukan objek sama kan? Itu kedudukan objek ataupun jarak objek. So awak kena tengok balik lah apa maksud ke jarak objek. Jarak objek adalah jarak objek tersebut dengan kanta tu kan. Okay, kita tengok. Saiz objek, betul. Ketinggian, saiz objek, betul lah. Okay, ataupun jarak objek tadi. Ini jawapan seorang lagi. Mana dia? Memang tak hantar kot tu. Okey, tak apa. Kita teruskan soalan 4. Soalan terakhir, bahagian A. Okay. Kita jumpa lagi nanti dengan apa boleh ubah definisi secara operasi. Sekarang soalan 1 tadi, soalan nombor 2. Nombor 2 tadi dia tak tanya inference. Okey, sekarang kita tengok ditanya inference. Sebelum awak dapat inference, okey, kita perlu tahu pemerhatian. Sebab inference adalah sebab kepada pemerhatian. Jadi dia nak pada rajah 4.1. Sebab, inference tu sebab lah. Pada rajah 4.1, air kapur menjadi keruh. Ini pemerhatian dia. Pada rajah 4.1, air kapur jadi keruh. Kenapa air kapur jadi keruh? Seorang tolong jawab. Guess apa terbebas? Come on, 5C, 5J. Hidroksida kot. Apa? Tak ada apa-apa, tak ada. Tak ada. Come on lah. Dah sampai nak SPM pun pemerhatian untuk air kapur jadi keruh, tak tahu lagi gas apa. Yang lain-lain dah membisu ni kenapa? Air kapur menjadi keruh ada satu je gas. Hidroksida ke cikgu? Mana ada gas hidroksida? Gas karbon dioksida. Karbon dioksida. Ingat, soalan tanya inference. Pemerhatian, air kapur. Ini pemerhatian. Kalau soalan tanya pemerhatian, awak kena jawab pemerhatian. Soalan sekarang tanya inference. Inference sebab kepada pemerhatian. Maka jawapan dia
Kenapa air kapur jadi keruh? Kerana karbon dioksida dihasilkan. Atau kenapa karbon dioksida dihasilkan? Kerana penapaian berlaku. Kita kaji sekarang penapaian kan? Dalam penapaian, eksperimen kita buat itu. Dalam penapaian mesti ada yeast. So, Raja 4.2 tak ada yeast. Yield tak ada yeast. Bila tak ada yeast, tak berlaku penapaian. Bila tak berlaku penapaian, tak adalah karbon dioksida. Bila tak ada karbon dioksida, air kapur tak menjadi keruh. Nampak tak? Okey. Jadi satu inference bagi pemerhatian pada Rajah 4.1 adalah gas karbon dioksida terhasil ataupun penapaian, proses penapaian berlaku. Okey. Apakah faktor yang diubah? Awal diubah. Apa yang kita ubah kat sini? MV. Dalam diagram. Apakah yang kita boleh kontrol dia? Kita nak ada, kita tak nak ada. Pada Rajah 4.1 dan 4.2. Kehadiran yeast kan? Kehadiran yeast. Kita tengok skema teruslah. Okay. Ataupun lautan 4.1 kita gunakan yeast. Okay. Ni tadi yang kita cakap tadi. Gas karbon dioksida dibebaskan. Okay. Nampak jenis bahan. 4.1 kita gunakan yeast bahan dia. 4.1. 4.2 kita gunakan air suling. Atau macam cikgu cakap tadi, kehadiran yeast. Iaitu 4.1 yeast hadir. 4.2 yeast absent, tak hadir. Right. Kita tengok jawapan. Kehadiran yeast menyebabkan air kapur menjadi keruh. Tak boleh. Tak semestinya kehadiran yeast. Okay. Kalau yeast tu mati sebab kena air panas, dia hampir-hampir dah. Dia yang paling tepat tadi kerana gas karbon dioksida terhasil ataupun penapaian berlaku. Faktornya diubah jenis larutan. Okey, betul. Okey, dan soalan last sekali. Alhamdulillah. Ngam-ngam. Pukul 12. Dah boleh habis hari ni. Okey. Ini tolong respon. Tak naklah cikgu cakap seseorang dah. Betul salah ni? Definisi secara operasi. Hai, membisu pula. Come on, betul ke salah? Saya nak tahu betul ke salah. Tak ada jawapan juga. Pukul 12 lah ni. Tak tahu. Salah. Okey, yang jawab salah tadi. Siapa? Azmira. Azmira yang akan wakil Malaysia. Kenapa Azmira? Sebab definisi secara operasi selalunya dia letak penapaian ialah proses. Okey, penapaian. Tak apa-apa. On mic. Okey, penapaian mesti kat depan kan? Depan. Okey, cikgu cakap tadi syarat yang pertama S1. Penapaian kat depan. Lepas tu? Ialah proses. Okey, ialah proses ini adalah parameter. Syarat kedua mesti ada. Lepas tu? Proses. Alah, tak tahulah jawapan ni. Yang ketiga tadi apa syarat ketiga cikgu cakap? Yang ada kesimpulan berdasarkan pemerhatian. Macam mana awak nak bagi tahu penapaian berlaku dekat eksperimen ni? Fikir jap. Mana gambar rajah ni? Ni.
Macam mana kita nak bagi tahu gambar rajah yang mana satu berlaku proses penapaian? Fikir, jangan terlalu nak mengharapkan jawapan. Berfikir sikit. Allah. Ha, macam mana awak nak bagi tahu penapaian dah berlaku? Baik, cepat-cepat. Kita nak habiskan dah ni. Lapar nasi dah ni. Masing-masing kan? Start. Gas. Kehadiran karbon dioksida. Okay, kehadiran karbon dioksida kan? Sebab apa? Penapaian adalah satu proses. Kalau teori. Kalau secara teori, penapaian proses lupa lah pula cikgu. Proses tindakan oleh enzim menghasilkan glukosa, tak silap, glukosa dan juga karbon dioksida. Tapi kat sini kita tak boleh tengok glukosa terhasil. Tak ada ujian. Yang kita ujikan hanyalah air kapur menjadi keruh, iaitu gas karbon dioksida. Maka ini berlaku penapaian. Berlaku. Ini penapaian tak berlaku. So kita nak fokus kepada penapaian yang berlaku tadi. Kita lihat kehadiran karbon dioksida. Maka macam yang siapa jawab tadi, mencelah tadi, pemerhatian dia, penapaian ialah proses yang akan menghasilkan, pemerhatian dia menghasilkan bukan. Dalam pemerhatian tadi air kapur kan? Air kapur menjadi keruh. Itu paling tepat. Pemerhatian yang kita tengok adalah air kapur menjadi keruh. Yang akan menyebabkan air kapur menjadi keruh. Itu adalah jawapan yang paling baik. Pemerhatian yang ada pada gambar rajah. Air kapur menjadi keruh. Yang tadi inference. Kalau awak jawab yang menghasilkan karbon dioksida 50-50. Kemungkinan diterima, kemungkinan tak terima bergantung kepada syarat-syarat pemeriksaan tahun semasa lah. Maksudnya tahun depan lah ditanda sama ada terima atau tak. Kita tengok skema. Kita tengoklah skema ni terima ke tak. Skema ni dibincangkan. Kalau diorang nak terima, dia akan masukkan dalam skema. Nampak? Banyak ialah proses. Nampak? Ini syarat pertama. Soalan tak kat depan. Proses parameter. Syarat yang kedua. Lepas tu, keadaan yang ditunjukkan oleh air kapur bertukar menjadi keruh adalah pemerhatian syarat ketiga. Awak tak nak tulis yang ditunjukkan pun boleh. Awak just bagi tahu penapaian ialah proses yang akan menyebabkan air kapur menjadi keruh. Okey. So harap-harap kali ini awak betul-betul faham konsep definisi secara operasi. Okey, soalan terakhir. Pengelasan. Soalan pengelasan yang boleh gantikan glukosa kan. Maksudnya sebarang makanan yang boleh menggantikan glukosa. Jelaskan semua kali boleh menunjukkan pemerhatian sama seperti rajah. Maksudnya boleh gantikan glukosa lah, yang ada gula lah. Jadi jawapan dia 2 markah kat situ. Maksudnya kalau betul semua 2 markah. Jadi yang ada gula tadi buah anggur dengan beras, ada gula dan karbohidrat. Markahnya susu protein kan. Protein. Jadi ini tidak akan menyebabkan proses penapaian berlaku. Maksudnya nak dapat 2 markah, semua kena betul lah. Kalau ada 2 hingga 3 jawapan betul, 1 markah. Kalau ada 1 jawapan betul, 0 markah. Okey. Alhamdulillah kita berjaya menghabiskan 4 soalan hari ini. Dan harap awak dapat sesuatu lah
pada kali ini. Ada soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Mungkin tak soal sebab tak buat. Ada buat ke? Jujur. Ada. Ada. Memang ada sebab ada hantar. Yang lain misalnya. Ni tengok ni siapa ni? Yang gambar kartun ni siapa ni? Okay. So kehadiran, ingat kehadiran sentiasa tercatat kat sini. Okey. Hijau ni menunjukkan wujud Okay. Ada berapa orang kat situ? 17. Okey. So kita buat setakat mana yang kita mampulah. Norma baru kita buat online. So awak kena berusaha lah. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, tolong buat soalan Kelantan. Kelantan kan? Satu lagi. Oh, Syami aku mana left dah. Kelantan satu lagi kan? Nak tunggu jawapan keputusan ni. Yang satu lagi Kelantan ke? Yang modul awak dapat tu? Ya. Okey, jadi hari Isnin depan kita bincang bahagian A, soalan Kelantan. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Kalau boleh kena buat lah. Okay. So cikgu bagi tahu awal ni supaya awak boleh buat dalam masa seminggu ni bahagian A. Bahagian A tu dalam setengah jam je dah siap. Okay, kalau tak ada apa-apa kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Okay, terima kasih semua atas kehadiran. Terima kasih, Cikgu. Yes, selamat meneruskan study kaedah pembelajaran semasa-masing lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.